Inilah game Dead Side. Nah, map yang besar. Ini dekat tapak pembinaan yang saya bangunkan sendiri. Okey, untuk video kali ini saya nak share serba sedikit tentang permainan Dead Side yang kami main. Inilah game elemen survival. Jom. Jadi anda boleh dapatkan game ni dengan harga RM39 sahaja. Okay, first kita join server. Anda boleh cari waktu anda nak main ni, anda boleh cari official Asia Malaysia 1. Nah, inilah server yang kami kendalikan lah. Boleh join server kami, main di sini. Khas untuk kita kumpulkan pemain-pemain di Malaysia yang bermain game ini. Baik, so anda boleh pilih anda punya karakter. Mana yang sesuai dan mula untuk bermain. Okay, starting. Grafik game ni memang nice, menarik. Open world, dia punya maps dia memang besar. Dan game ni sebenarnya belum lagi rasmi perfect keseluruhannya lah. Ni baru kata sebenarnya percubaan lagi. Sedikit demi sedikit lah pembina game ni upgrade ataupun update. Tapi untuk starting game ni pun memang kami dah start bermain daripada awal lagi, waktu ia mula dilancarkan. So starting kita punya karakter memang tak ada apa, just seluar dengan pisau, lighter. Nah, sebab ni survival punya game, jadi kita nak kena berjalan, berlari sepanjang dekat maps ni, dekat kawasan-kawasan ni, kena cari sendiri. Bestnya game ni sebab kita boleh craft, okay? Kita boleh bina markas, bina base, tempat-tempat untuk kita simpan barang dan sebagainya lah. So macam biasa, kita pergi kutip barang, dapatkan kelengkapan-kelengkapan untuk kita berperang, untuk kita memburu. Jadi kita masuk dekat setiap kawasan, rumah-rumah, tapak-tapak pembinaan, untuk mencari lah sumber-sumber yang bagus untuk kita jual, untuk dapatkan duit untuk beli peralatan yang lebih bagus lagi ataupun senjata lebih bagus lagi lah. Memang banyak jam habis bermain game ni dengan berlari, tapi puas lah. Jadi dekat setiap server ni ada slot, selalunya paling tinggi 50 pemain lah. Untuk starting buat masa ni dekat server yang kami kendalikan ni, kita buka 25 slot dahulu lah. Kita buka 25 slot dahulu untuk pemain-pemain di Malaysia, Indonesia dan luar negara juga pun ada masuk main dekat kita punya server. Tapi yang kita utamakan sebenarnya pemain daripada Malaysia. Baik, ni serba sedikit lah apa fungsi-fungsi, pergerakan-pergerakan dalam game ni. Boleh tunduk, cuma dia belum boleh menyarap lagi. Tu dia belum boleh lagi. Berlari. So kita boleh explore banyak tempat, kenderaan ke apa untuk dapatkan senjata-senjata, peluru-peluru, alat pertukangan untuk kita buat base. Jadi sepanjang kita pergi explore mana-mana tempat ni kan, sekiranya lah terserempak dengan kumpulan-kumpulan NPC ataupun AI, komputer lah, kita akan diserang, dibunuh. Jadi kena pertahankan diri lah. Dia punya sound, bunyi tembakan apa semua
yang terkini ni memang dia dah update, dia punya kualiti bunyi dia memang padu. Jadi kita kena dapatkan pakaian yang ada slot ataupun poket yang banyak. Tak cukup lagi, kita kena pakai bag. Kita kena dapatkan bag yang besar, okay, untuk bawa senjata, bawa banyak collection yang kita dapat lah. Jadi ni sekarang kita pergi dekat safe zone yang warna hijau ni sekarang dekat punya maps. Kalau anda nampak sekarang ni, jadi kita tick dulu, kita boleh tanda nampak sejauh 1.2 km Jadi kita kena berlari lah. Cuma dia tak ada penat lah, maknanya boleh lari maksimum lah. Yang penting kita boleh tengok dekat sebelah kiri bawah tu, tu dia punya nyawa dia kan, dia punya lapar dia dengan haus dia. Jadi kalau dah merah, level merah tu, kita kena top up lah. Kena minum, kena makan. Kalau tak, nyawa kita akan berkurang. Okay, ni dia punya kawasan safe zone. Kawasan-kawasan ni dalam lingkaran hijau tu tak berlakunya sebarang pembunuhan. Kita tak akan cedera, kena tembak dan sebagainya. Ini tempat trade untuk kita jual beli, simpan barang. Ni storage saya. Agak banyak anda lihat, 1.3 million. Ada collection 1 juta. Dan berapa jam dihabiskan bermain. Jadi untuk dapat collection macam tu, memang struggle lah untuk kita pergi memburu. Dia ada tempat-tempat dia yang menarik ataupun yang hebat lah untuk kita dapatkan gear, kelengkapan yang bagus. Macam biasa, macam game yang lain, kita boleh melompat, okay, memanjat tembok dan sebagainya. Kalau anda dah biasa main game tembak-menembak ni kan, shooter punya game, baik, jom kita ke luar kawasan. Kita pergi ke kawasan luar daripada lingkaran hijau ni. Luar daripada safe zone nama dia ni kan. Jadi kita tengok dekat lingkaran hijau ni, kawasan ni ditandakan dengan bendera. Ada bendera dekat sekitar bulatan ni. Jadi kalau kita lepasi bendera ni, kita akan masuk pada kawasan tak selamat lah. Maknanya kawasan tu membolehkan kita dibunuh oleh player lain ataupun oleh NPC lah, AI. Nampak simbol yang kita nampak tadi sebelah kanan, simbol merah tadi. Cuba kita tengok semula. Kalau kita masuk, dia akan ada simbol senjata dan pangkah tu kan. Maknanya tak berlaku sebarang pembunuhan, kecederaan. Ini adalah tempat yang tidak selamat. Jadi kita nak kembara ataupun nak explore sejauh mana kita nak pergi tu, pastikan kita balik dengan selamat semula lah ke zon selamat tadi. Jadi sepanjang kita nak balik semula ke tempat trade apa semua tadi kan, adakah kita selamat dengan barang-barang ataupun koleksi yang kita dapat? Itulah game survival. Siapa yang banyak dia punya koleksi, makin banyak dia punya kelengkapan yang bagus-bagus, dialah orang kata pemenang ataupun pemain terbaik lah. Jadi anda boleh dapatkan senjata. Kalau asas punya senjata, ya biasa, pistol, ada shotgun juga, senapang yang biasa. Okay, ini antara kawasan yang ada kumpulan ataupun base NPC. Kalau kita boleh nampak situ. Jadi kita nak kena fokus lah, sebab dia tak ada apa-apa tanda untuk kita tahu bahawa dekat situ ada enemy. Antara tools yang dibagi pun kena pakai walkie-talkie. Jadi scope pun tak ada, laser pun tak ada untuk kita tahu kita ni aim tepat. Jadi nak kena betul-betul fokus lah. Okay, ada lagi seorang. Okay, nampak kita terkena tembakan, tapi dia dah down dah. Okay, dah 2 dah terceduk. Jangan kita pula terceduk. Kita
buang tik dulu supaya tak ganggu kita punya pandangan ni. Mana dia? Dalam game ni ada cuaca dia ada siang, okay, tengah hari dan malam. Malam memang gelap lah, kena ada torchlight lah. Okay, tu kita nampak. Okay. Tinggal 7%. Bunyi detak jantung suspend. Reload dulu. Okay, maknanya dah clear, dah tak ada lagi. Ada 3 orang je ni, 3 enemy je. Jadi kita tengok apa dia ada. Kita boleh ambil lah kelengkapan-kelengkapan yang dia ada kan. Senjata dia kalau bagus kita boleh ambil, kita ambil. Sekarang ni tak bawa bag, jadi kita tak dapat nak ambil banyak. Slot kita sangat sikit kalau anda perasan. Kita ambil. Ada barang yang ada harga, ada barang yang tak ada harga pun. Jadi kita nak tahu benda tu semua, kita kena rajin pergi mengutip ni. Dan kita balik ke trade, kita check berapa harga dia, sampailah kita kenal mana barang yang tak perlulah kita kutip kan. Kita ambil yang perlu je. Kalau rasa dah banyak dah collection kita, jom kita balik semula ke safe zone. Kita tick dulu sebagai penanda, memudahkan kita nak pergi ke arah mana. Jom kita patah balik tadi, masuk balik kawasan selamat, pergi balik dekat bahagian trade. Okay, anda boleh tengok harga-harga setiap barang. Okay, barang untuk senjata dan sebagainya kat sebelah sini. Sebelah sini untuk barang-barang pertukangan. Okay, recovery punya barang. Alat-alat untuk craft dekat sebelah sini. So kita dapat lah. Ada duit kita beli. Untuk makan dan minum kita nak kena top up ni. Top up balik kita punya haus kita tu, lapar kita tu. Termasuk dengan kita punya nyawa lah yang panggil 7% tu. Nak kena recover balik. So kita pakai dulu bandage. Nampak real lah. Jadi bila kita pakai tu memang ambil masa sikit. Kalau tengah berperang, kena pandai lah cari port yang selamat untuk kita recover balik. Nak minum ke, nak top up balik nyawa tu kan, kecederaan yang kita ada. Makan dulu, minum dulu, sebelum kita pergi keluar lagi semula daripada kawasan ni. Mari kita buat mission. Anda lihat dekat maps ada tanda merah tu kan, maknanya ada mission tengah aktif lah. Ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Maknanya ada easy, medium dengan hard. Ini kita buat mission yang easy kan. Easy dia bukan apa, easy dia ni dekat kawasan ni kita kena clearkan daripada enemy ni semua. Enemy-nya ada lebih kurang 10 orang kalau untuk easy ni. Uish, tukar senjata jap. Ya, kita tengok apa dia ada. Macam biasa, kutip dan kutip lagi. Dan anda bayangkan kita tengah mula bawa barang yang berharga, barang yang banyak je kan, terserempak pula dengan player lain. Jadi player lain kalau dah kill kita, dia boleh loot lah, dia boleh ambil lah barang-barang daripada body kita. Tengok jugalah rule yang admin setiap server tetapkan. Boleh tak ambil barang-barang daripada player lain ataupun tak dibenarkan. Kita tengok. Tak kena ya. Tahan. Itu dia, terkorban ya. Jadi bila kita mati ni, kita respawn balik ni, ada cara. Kalau kita ada dog tag punya point, kita boleh ikutlah kita nak respawn kat mana. Tapi kalau secara random, tengok jauh, kita dihidupkan, respawn balik tu sangat jauh. 2.2 km nak pergi dekat body semula, nak ambil balik kita punya kelengkapan tadi. Jadi sepanjang kita nak patah balik ni, pastikan kita hidup lah.
Kalau kita terserempak dekat kawasan-kawasan yang ada NPC ataupun player, mungkin kita akan dibunuh ataupun sebab kita tak ada senjata untuk fight balik. Jadi setiap kali kita respawn balik lepas kita mati ataupun terbunuh, kita akan balik asal balik. Tak ada apa-apa. Seluar, pisau, lighter. Jadi sebab tu penting untuk kita patah balik, pergi cari balik barang, ataupun kalau dapat jumpa balik body kita tadi, kita boleh ambil semula lah semua kelengkapan kita. Pastikan kita selamat sepanjang perjalanan yang jauh ni. Kat kawasan ni ada NPC. Tu okey, dia dah nampak kita pula, dah lah pakai pisau je ni. Jadi berlawan lah kita pakai pisau. Boleh je lawan, tapi itulah, kena pastikan selamat lah sementara dia tengah reload tu kan. Okey, cepat-cepat kita ambil kelengkapan dia, ambil senjata dia ada, tag all dia semua. Okey, mana lagi? Kalau sempat lah jadi kita nak kena pastikan kita selamat. Okey, itu dia. Kita terkorban lagi guys. Baru tadi nak pergi ambil body kita yang pertama kan, dah mati lagi kan. Kalau anda ingat body yang pertama tu kat mana, okey, kalau anda dah hafal lah maps ni. Kalau dah berjam-jam habiskan masa, anda akan hafal lah. Walaupun maps ni besar, kita dah tahu dah setiap tempat betul macam mana. Sekarang ni ada kawan ni tengah online sama. Dia mungkin tengah buat mission ke apa kan. Kita pun boleh buat secara group lah. Kita add sebagai satu squad lah. Okay, kita add dia, di approve. Kita boleh tengok kat maps. Kalau anda tengok sebelah atas, sebelah kanan, tu ada nama 2 kan. So dengan Ray, mana saya sendiri, mana kita dah ada satu squad, 2 orang. Untuk next update dekat dead side ni, dah boleh add satu squad tu lebih kurang 10 ke 15 orang. Nice Jadi kita boleh ramai-ramai satu team pergi buat mission, okay? Pergi berperang mungkin dengan player, main PVP punya mood dia ada elemen ataupun ada kemudahan untuk chat, ada bahagian chatting. Jadi seluruh pemain dekat dalam server ni boleh berkomunikasi . Kalau ada player terbunuh ataupun player lain sedang bunuh player lain, info semua akan dia bagi dekat bahagian chat tu. Sekarang kita dah masuk kawasan untuk mission sebenarnya. NPC nampak kita jadi kita nak kena pastikan selamat lah. Uish, tengah reload pula. Okey, kita kasih clear dulu. Bila selamat baru kita pergi kutip lah barang yang ada dekat setiap mayat-mayat NPC ni kan. Jadi kalau kita ramai, satu team main ramai-ramai dekat server ni, kita join satu squad sama-sama kan. Menarik lah kita untuk selesaikan mission ni. Betul lagi seorang. Ikut pada weapon yang kita dapat lah. Dia yang reload lambat ni, mencabar sikit. Sampailah kita dapat weapon yang power lah, yang bagus, yang siap ada scope dia, semua ada. Update yang baru nanti ada senjata-senjata baru lagi. Menarik. Dia punya bom tangan dia, ada lagi senjata lain yang padu lah. Susah nak dapat senjata-senjata tu. Jadi kalau ada player dah ada senjata tu, kita tahulah dia dah explore banyak tempat, dah buat mission mungkin sampai dia boleh jumpa weapon yang bagus. Untuk hard mission ni ada lebih kurang 30 NPC. Maknanya kita kena clearkan tempat ni daripada 30 ni. Bila dah clear, menariknya buat mission ni, bila dah clear betul semua, kita akan dapat reward lah. Ada reward dah. Akan ada kotak, macam airdrop punya kotak tu kan, akan terbuka. So kita akan collect lah. Mati lagi guys.
Nah, tinggal lagi sikit saja ni. Kita tengok dekat setiap bilik ni ada. Nama kita pun tak banyak ni. Okey tu. Okey. Nah, kita tengok apa lagi dia ada. Kalau ada barang baik, okey lah. Tapi kalau tak ada yang biasa je, kita tak payah ambil. Kita tunggu reward tu nanti je. Lagi seorang. Okey, clear, nampak. Hard mission complete. So kita akan nampak ada satu box yang akan menyala warna biru, nampak tak? Jadi pergi dekat situ, kita open. Tengok apa ada. So ada 10.2k. Ada senjata-senjata yang agak mahal kalau dekat trade tu. Jadi kat sini kita dapat free bila kita buat mission. Jadi kita boleh collect semua barang-barang ni. Boleh pergi trade lah, tengok harga berapa. Kalau nak jual-jual, kalau nak pakai-pakai, ataupun nak simpan mungkin, kita simpan. Kita juga ada pertandingan. Ni mereka berlawan. Ikutlah event yang kita bangunkan. Okay, kita lihat dia orang punya perlawanan. Dan kita juga memulai. Kita juga adanya proses pembinaan dekat sini. Jadi ikutlah kreativiti nak bangunkan markas ataupun base kita tu macam mana.